Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Faris Daniel dan ini adalah cerita yang mana kami akan mendapatkan kisah di sebalik berita ataupun isu-isu semasa maupun daripada wartawan-wartawan dan juga pakar-pakar. Dan juga semalam kita ada menerima satu fakta yang menyedihkan apabila seramai 1,517 pelajar di seluruh negara disahkan menjadi anak yatim atau yatim piatu akibat kematian salah seorang ibu bapa atau kedua-duanya sekali akibat virus COVID-19. Dan memetik kepada laporan Harian Metro, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM berkata angka direkodkan antara Mac tahun lalu sehingga Ogos itu disifatkan amat mendukacitakan dan perlu diambil langkah pembelaan sewajarnya. Dan KPM melalui Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD serta pihak pengurusan sekolah sentiasa peka terhadap nasib pelajar yang kehilangan ibu bapa ini. Serta dilaporkan KPM juga menubuhkan satu pasukan khas iaitu kebajikan murid guru di peringkat kementerian bagi memastikan tindakan dan bantuan segera disalurkan kepada golongan terbabit. Baik, untuk jam ini kita ingin bercakap mengenai isu ini. Kita bersama dengan pakar psikologi dan kaunseling daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadzil Cik. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Faris. Terima kasih. Berita yang agak berat untuk kita terima ini pastinya bukan saja memberi kesan yang mendalam buat mereka. Malah kita juga yang rasa terkesan itu. Jadi Prof, apa pandangan Prof dengan fakta yang dikongsikan oleh KPM ini, Prof? Okey, saya rasa ianya adalah merupakan sesuatu yang sangat bagus sekarang ni. Okey, apa dia tu ni, kementerian sendiri telah pun mengakui bahawa wujud apa dia tu ni angka ni satu, yang kedua kes yang begini dan telah pun menubuhkan satu jawatan kuasa. Apa yang elok kita ambil daripada data ini adalah walaupun sedikit masih lagi sedikit berbanding dengan 5 juta 6 juta pelajar di sekolah, bilangan sedikit ini yang wajib kita layan kerana ia akan membesar. Sudah pasti ia akan membesar di dalam masa yang terdekat ini. Kalau kita ambil daripada kes Mac dulu sehingga sekarang ni, dulu kes tak banyak. Sekarang ni daripada awal tahun ni sehinggalah kepada tahun depan kita nak tunggu, sudah pasti ianya adalah sesuatu yang akan membesar. Dianya memberi makna kepada kita bahawa Kementerian Pendidikan perlu ada sekurang-kurangnya satu, kalau tak ada dasar pun, satu garis panduan bagaimana kita nak melayani, nak membantu pelajar-pelajar ini. Dan lagi satu lagi, ini adalah pelajar-pelajar yang betul-betul kehilangan, yang confirm kehilangan ibu bapa, memberi tekanan kepada mereka. Kita juga kena fikirkan kepada pelajar-pelajar di mana ibu bapa mereka sedang mendapat rawatan. Mereka tidak melalui kehidupan sebagai seorang pelajar yang sempurna, kehidupan keluarga dan juga kehidupan rumah yang sempurna. Ini juga boleh kita lihat di sebalik ni 1,517 orang pelajar yang kehilangan ibu bapa. Prof, kita sememangnya tidak mahu melihat anak-anak ini merasakan tertekan tu, dan perjalanan mereka juga masih jauh lagi. Mereka masih lagi anak-anak kecil, ada juga anak-anak kecil dan juga masih bersekolah. Jadi apa yang boleh mungkin bagi pihak penjaga, mungkin mereka ada yang tinggal dengan saudara mara ataupun ahli keluarga dan sebagainya, apa yang sebaik-baiknya dilakukan untuk pastikan anak-anak ini tidak merasakan tekanan dan juga terkesan dengan kehilangan itu bagi pihak penjaga, Prof? Memang betul lah. Tak kira sama ada kanak-kanak, orang tua, dewasa dan sebagainya, kehilangan orang yang terdekat dengan kita akan memberi tekanan yang sangat tinggi. Banyak kajian dijalankan bahawa apabila kita kehilangan seseorang kita rapat, lebih-lebih lagi ibu bapa, dianya akan memberi tekanan. Jadi tekanan kepada apa? Tekanan kepada perasaan, emosi dia itu. Dan juga terganggu fikiran dia. Dua ni selalu terganggu, fikiran dan juga perasaan. Jadi apa yang boleh dibuat oleh keluarga yang terdekat ataupun mereka yang sedang melayani anak-anak ini adalah, yang pertama kita kena banyak layan dan mendengar mereka. Layan, kita ada attending skills tu kan, kita layan dan dengar perasaan mereka kerana perasaan mereka sangat terganggu. Dan ini yang perlu dibelai untuk kita namakan sebagai, kita cuba nak harmonikan.
Kerana pemikiran dia resah gelisah, perasaan dia pun tak harmoni, kita layan dan kita dengar. Apabila perkara ini telah pun dapat kita urus, insya-Allah kita akan bawa dia kepada tahap yang kedua, memberi bantuan psikososial lah. Contohnya macam melaksanakan proses kaunseling, dan juga kalau anak itu ni ada remaja kan yang ada celik akal, kita boleh buat kaunseling kepada dia. Tetapi kanak-kanak kecil yang masih kurang celik akal, kita boleh buat bimbingan kepada dia. Apa yang diperlukan adalah sokongan sekarang ya, sokongan pada fizikal, mental dan emosi. Prof, musim persekolahan juga mungkin akan dibuka ataupun akan bermula tidak lama lagi, mungkin dalam hujung tahun ini ataupun mungkin tahun depan, kita tidak tahu, dan suasana bagi mereka ini pastinya tidak sama lagi. Mungkin sebelum ni rasa pergi sekolah tu lain apabila masih lagi ada ibu bapa mereka. Mungkin apa persediaan yang boleh pihak sekolah pula lakukan dalam menerima kehadiran anak-anak ini kembali ke sekolah? Adakah perlu sebarang pemantauan yang ataupun perhatian yang lebih terperinci diberikan kepada mereka ini, Prof? Ya, sudah pasti Faris. Sebagai macam tadi kan Faris, ni berita harian Metro tu mengatakan bahawa daripada JPN, Kementerian pergi ke JPN, JPN pergi ke PPD mengarah sekolah untuk nak menjaga pelajar-pelajar ini. Menjaga apa sebenarnya? Kita nak supaya dia ada mental dan emosi yang positif. Itu yang kita nak, supaya apabila pelajar tu datang ke sekolah, dia dalam keadaan yang sama ataupun hampir sama dengan pelajar-pelajar normal yang lain. Pelajar ini adalah pelajar yang tidak normal kerana mereka tidak ada mak dengan bapa. Emosi mereka tidak normal. Mereka sedang mendapat tekanan dan emosi tak stabil dan sebagainya. Jadi pihak sekolah bagus untuk nak menerima dan juga nak membimbing supaya mental dan emosi dia di dalam keadaan yang sama positif dengan pelajar-pelajar yang lain. Itu nombor satu. Dan nombor dua, jawatan kuasa sekolah yang ada, yang nak menangani, mungkin boleh melibatkan kaunselor-kaunselor sekolah untuk nak membimbing, mewujudkan satu bentuk tingkah laku ataupun pattern tingkah laku pelajar yang bersedia. Dia bersedia, bermakna kalau pelajar lain pun bersedia, tapi pelajar lain adalah normal, dia ni kurang normal. Jadi kita sekolah boleh membantu mewujudkan tingkah laku. Sebab apa? Tingkah laku mereka bila pergi ke sekolah, mereka mesti ada satu sistem untuk nak belajar. Okey, sistem nak belajar PDP itulah, pengajaran dan pembelajaran yang hampir sempurna berbanding dengan bersama-sama dengan pelajar-pelajar yang lain. Okey, itu yang boleh dibuat oleh sekolah. Di rumah pula, sekiranya mereka ni ada keluarga yang terdekat, keluarga terdekat boleh menyediakan sistem sokongan dalam bentuk kebajikan dan juga mengurus perasaan anak-anak ini. Mungkin juga Prof, pihak penjaga mungkin tidak mahu menghantar anak jagaan mereka itu ke sekolah, mungkin kerana mereka tidak mahu anak-anak ini berasa tertekan di sekolah kerana tekanannya juga mungkin berbeza, mungkin ada murid-murid lain dan sebagainya. Adakah Prof merasakan ada perlunya mereka ini untuk kekal lagi dengan PDPR ataupun pembelajaran di rumah? Mungkin Prof? Pada saya tidak perlu kita untuk simpan pelajar ini di dalam kerangka kita, tahu tak? Apa yang kita rasa dia okey, dia perlu redakan perasaan dia dan sebagainya. Saya rasa tak perlu. Kita kena lepaskan dia secepat mungkin untuk dia masuk di dalam sistem kehidupan yang normal. Kalau pelajar-pelajar lain pergi ke sekolah, dia pun elok pergi ke sekolah. Sebab itu adalah kehidupan dia. Kita kena memahami setiap pelajar dia mesti ada kehidupan pelajar dia. Di student life tu dia mesti ada. Dia mesti lalui. Kemudian dekat student life tu dia ada school life. Kehidupan sekolah. Di dalam sistem school life dia tu, dia ada academic life. Dia ada proses pembelajaran dekat situ. Dia akan duduk bersama dengan rakan sebaya. Malahan dengan adanya rakan sebaya, besar kemungkinan mereka ini akan menjadi, kita namakan sebagai significant others, orang yang signifikan kepada anak-anak yang kehilangan bapa ni. Apabila ada rakan mereka yang dapat membelai perasaan, dapat berkongsi perasaan dan sebagainya, dan itu akan lebih baik di dalam kehidupan yang normal pada saya. Okey. Prof, pastinya isu ini bukan saja terjadi di Malaysia, malah di Indonesia juga dianggarkan kira-kira lebih 11,000 kanak-kanak juga dilaporkan kehilangan salah seorang atau kedua-dua ibu bapa mereka akibat daripada COVID-19. Dan antara yang menjadi kerisauan adalah perkara ini mungkin mendorong kanak-kanak tersebut untuk berdepan dengan perkahwinan bawah umur ataupun dieksploitasi di Indonesia. Itu menjadi kerisauan mereka. Adakah Prof melihat risiko itu akan menjadi risiko yang sama berlaku di Malaysia, Prof?
Saya tidak ni apa tu, saya mempunyai pandangan yang lebih positif kerana di Indonesia dia punya landscape dia sangat luas, okey. Kemudian rakyatnya sangat ramai. Kemudian dia punya profil kehidupan mereka adalah pelbagai. Macam kita dekat Malaysia, kita punya jumlah tak ramai. Kita punya kawalan kita lebih menjurus dan saya yakin pelajar-pelajar yang apa tu ni di dalam bukan terperangkap, pelajar-pelajar yang sedang menghadapi masalah ini, saya nampak ramai orang akan tolong. Daripada institusi keluarga yang terdekat, mereka akan tolong. Kejiranan mereka pun akan tolong. Kemudian kalau mereka pergi sekolah, kan sekolah akan tolong mereka. Semua orang akan tolong mereka. Jadi saya tak jangka bahawa ia akan jadi seburuk di negara jiran kita. Kerana pelajar-pelajar di Malaysia mereka melalui ataupun boleh mendapat sistem sokongan yang jauh lebih baik di dalam kerangka keluarga yang terdekat tu. Jadi kemungkinan mereka untuk masuk di dalam arus kehidupan yang normal tu adalah lebih tinggi berbanding dengan ni apa tu di negara jiran kita kan. Kerana saya nampak sistem persekolahan kita insya-Allah baik. Kejiranan kita pun bagus, sistem keluarga kita pun bagus. Jadi untuk pelajar ini dia terkeluar daripada sistem kehidupan untuk masuk di dalam kehidupan yang boleh mereka menjadi mangsa kepada aktiviti-aktiviti antisosial yang lain. Itu ni apa dia tu saya yakin di Malaysia kita masih dapat menguruskan perkara ini. Mungkin Prof, adakah wajar dalam situasi ketika ini anak-anak ini perlu dimasukkan ke dalam institusi ataupun rumah jagaan buat ketika ini, ataupun adakah tindakan ini wajar bagi Prof? Okey, ni apa tu ni pada prinsipnya seorang kanak-kanak paling baik dia melalui proses kehidupan yang normal. Kehidupan yang normal adalah hidup di dalam sistem keluarga, okey. Dia ada keluarga induk dan juga keluarga kembangan dan sebagainya. Sekiranya ada abang yang dah berkahwin dan sebagainya, dia masih boleh pergi kepada abang dan sebagainya. Kalau tidak, dia boleh pergi hidup dengan apa dia tu keluarga saudara mara yang terdekat, okey. Ni anak-anak itu paling baik dia hidup di dalam sistem keluarga yang normal, okey. Baik, if and only if, jika dan hanya jika anak ini tidak ada pilihan, bermakna mereka kalau ada pun keluarga yang tidak lengkap ataupun keluarga yang bukan satu keluarga yang dapat memberi sokongan yang terbaik, maka adalah lebih baik ianya ditempatkan di institusi, contohnya macam JKM dia ada dua. Satu dia panggil Taman Sinar apa dia itu TSP itu, dan lagi satu RKK, Rumah Kanak-Kanak dan sebagainya. Kerana di situ pun sekarang ni rumah kanak-kanak mereka mempunyai satu pendekatan yang lebih kita namakan sebagai kondusif untuk anak-anak ini hidup dengan tenaga-tenaga pengajar, pegawai pelindung kanak-kanak yang sangat baik, yang terlatih oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Itulah dia. Prinsipnya kalau dapat hidup di dalam sistem keluarga yang normal. Jika tidak ada, bolehlah dia dibawa ke rumah kanak-kanak dan sebagainya. Baik, itu dia tadi penjelasan daripada pakar psikologi dan kaunseling Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din, yang menceritakan apakah nasib yang akan menimpa anak-anak yang kehilangan ibu bapa dan apa yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat yang prihatin. Sekian itu saja untuk cerita segmen pertama. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.